apa khabar warga internet? Saya Dini. Alright korang semua, sekarang ni saya ada dekat Huzaifah Studio. Macam pernah dengar kan nama ni? Kalau anda seorang usahawan, of course nama Huzaifah Studio ni dah bukan benda yang lain dah. Memang famous sangat nama ni. Sebab apa? Sebab Huzaifah Studio adalah satu platform ataupun creative services yang dapat membantu ramai usahawan dekat luar sana. Betul tak? Betul. Okay, bersama saya sekarang ni adalah Azlan Huzaifah, founder kepada Huzaifah Studio. Okay, boleh ceritakan sikit apa itu Huzaifah Studio kepada penonton? Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. First kali saya nak minta terima kasih kepada Dini lah kerana datang macam sudi interview saya. Saya ni siapa-siapa lah sangat kan. And then little bit about our background lah. Sebab saya waktu sebelum tertubuhnya Huzaifah Studio 3 tahun lepas, saya started as wedding photographer. Tapi sebelum daripada itu, saya punya background adalah engineering. Engineering, saya study engineering dekat saya study engineering kat universiti. And then selepas daripada graduation, saya sempatlah kerja engineering 2 tahun. So lepas tu dalam masa yang sama saya buat part time sebagai wedding photographer. So tahun tu tahun 2009. So saya buat wedding photography secara freelance almost 10 years jugalah. And then di penghujung career sebagai wedding photographer tu ada terdetik untuk start dengan studio fotografi. And then tapi waktu tu kita tak terfikirlah kita nak buat macam studio fotografi khas untuk usahawan, untuk photoshoot produk saja, tak. Just typical studio fotografi, shoot fashion, klien datang, shoot baju, macam tu je. Sebab time tu memang tengah in lah studio fotografi. And then lagi satu, sebabnya kenapa kita start dengan studio fotografi adalah sebab saya dengan business partner saya, Azim, kita orang macam terfikir macam sampai bila kita nak shoot wedding. Sebab at some point shoot wedding ni memerlukan banyak tenaga dan juga memerlukan banyak macam usaha, maksudnya macam kena sentiasa upgrade kita punya kita punya skill dan kita punya trend. So dan terfikir dengan business partner saya sampai bila kita nak shoot wedding. And then nanti kita dah tua, takkan umur 40 tahun, 50 tahun masih nak shoot wedding. And then kita create macam why not kita buat studio fotografi, and then kalau kita tak shoot pun kita boleh upah orang lain untuk operate ataupun run the studio. That's how we started, macam mana idea tu bermula lah. And then lepas daripada startnya Huzaifah Studio tu, kita ada banyak juga, kita ambil macam-macam lah. Tentu kita shoot fashion, shoot baju, ada juga shoot event. Masa shoot event, ada shoot dengan konten-konten untuk kerajaan, untuk government. So memang berbeza dengan apa yang kita ada sekarang lah. So macam sekarang ni Huzaifah Studio memang dah successful kan? Boleh dikatakan successful lah among usahawan kan? Segan nak cakap successful. Sebab semua usahawan dekat sana kalau macam nak fikir, nak ambil gambar menarik, nak buat marketing material, terus pay Huzaifah Studio pay nama. So itu boleh di-declarekan as successful lah untuk orang di luar sana. Alhamdulillah. Tapi before going to the successful punya orang kata level tu lah kan, mesti ada go through a lot of journey, cabaran. So macam Azlan sendiri, ada apa jenis cabaran yang Azlan terima lah? Okay, cabaran to be honest, nak katakan cabaran yang besar tu tak ada. Cuma cabaran yang saya personally hadapi adalah saya datang daripada background yang bukan orang senang. Dibesarkan di, walaupun saya dibesarkan di KL, tapi saya dibesarkan di kawasan orang-orang yang macam, kalau Dini pernah dengar PPR, pernah dengar perumahan PPR adalah rumah macam tinggal tapi yang dah dibangunankan. PPR. So saya dibesarkan di PPR, sekitaran PPR. So konsep untuk berniaga ni bukanlah saya tak didedahkan dengan konsep untuk berniaga, untuk mulakan something, untuk create something yang big. Sebab saya di sekitaran saya nampak macam orang berniaga pun berniaga tepi jalan, berniaga dari rumah ke rumah, direct selling. Makcik-makcik datang rumah nak jual tilam, nak jual seluar, nak jual baju untuk anak-anak. So
untuk idea untuk pergi ke arah bisnes yang proper dan yang ada sampai sekarang ada 15 orang tu tak pernah terfikir lah. So cabaran yang saya hadapi adalah cabaran mindset dan juga itu nombor satu, cabaran mindset. Cabaran yang kedua adalah cabaran dari segi financial. Maksudnya macam mana saya nak start bisnes tanpa ada bantuan, dan sebab daripada saya, parents saya memang tak boleh bantu dari segi financial lah. Lepas tu simpanan waktu tu pun macam ngam-ngam je. So financial lah struggle, macam mana saya nak bermula daripada zero untuk bangunkan something yang big. Itu ada cabaran dia. And then macam risky lah for you to use the money. Quite risky sebab kita tak tahu apa yang kita nak invest tu. And then selain daripada tu, kita pun tak familiar dengan macam mana nak buat accounting, macam mana, sebab saya background engineering, tapi accounting tu something yang very strange untuk saya. So kat situ cabaran dia pada mula-mulanya lah. Lepas tu apa yang kita buat, apa yang saya sendiri buat adalah saya sendiri belajar lah. Itu yang saya, apa yang kelebihan yang saya ada adalah waktu growing up, saya dibesarkan oleh single mother yang duduk kat PPR. Saya cakap dalam hati apa cara untuk saya keluar daripada kelompok ataupun kepompong kemiskinan ni adalah dengan cara education. So apa yang saya buat, memang saya belajar betul-betul, saya belajar bersungguh-sungguh, dapat beasiswa tanpa nak menyusahkan mak saya. Saya tak nak menyusahkan mak saya, so saya dapat belajar bagus-bagus, dapat scholarship. Sebab saya tahu education je yang dapat keluarkan saya daripada kemiskinan. So dengan apa ni, so proses pembelajaran tu mungkin agak senang bagi saya sebab saya dah memang di-train untuk cepat menerima sesuatu yang baru. So setakat untuk belajar accounting ni pada mulanya mungkin agak sukar, tapi dia dah jadi biasa. Sebenarnya basic accounting je pun sebenarnya untuk start business. Just perlu tahu duit masuk, duit keluar, macam mana nak baca P&L, macam mana nak baca balance sheet, simple je. So itulah cabaran dia. So itulah cabaran dia. Apa-apa pun education tu sangat penting. Yes. Dan mindset dia, cakap pasal mindset, kita nak go deeper lah. So yang ni saya tak dapat nak dinafikan bahawa dekat Malaysia ni creative service tak pun creativity lah kan. Orang kat luar sana kebanyakannya masih tak faham ataupun masih tak tahu nilai sebuah seni tu. Dia masih lagi mempertikaikan, contoh lah sebagai contoh, Azlan sendiri pernah buat fotografi untuk wedding, videografi mungkin juga kan. So benda tu kita tahu betapa remeh-temehnya nak buat benda tu, susah, perlu ada skill, equipment. Tapi orang dekat luar sana masih tak nampak dan selalu pertikaikan harga. Kan, harga. So itu pun boleh dikatakan salah satu challenges lah kan. So Azlan sendiri sebagai founder kepada Huzaifah Studio ni masih lagi menerima cabaran macam tu kan, dan how do you face challenge ataupun isu macam ni? Okey, tak dinafikan lah, memang kreatif industri di Malaysia ni adalah sedikit sebanyak terpalit dengan persepsi negatif. Tapi secara peribadinya saya rasa benda tu memang tak dapat dielakkan sebab pengalaman-pengalaman orang yang deal dengan kreatif industri. Terutamanya saya bercakap bagi pihak fotografi dan juga videografi lah. Mungkin tak termasuklah industri-industri kreatif yang lain. Sebagai contoh, mungkin diorang pernah dapatkan perkhidmatan freelance, tapi mungkin diorang ada masalah dengan communication, masalah dengan delivery, ada masalah dengan lambat, payment dah dapat tapi gambar tak dapat. So sebagai seorang industri, kita tak boleh nak salahkan masyarakat punya persepsi sebab persepsi tu memang ada. Tanggungjawab kita sebagai orang yang di dalam industri, kita kena educate, kita kena prove otherwise, kita kena tunjukkan bukti yang tak semua orang dalam kreatif industri ni macam tu. So persepsi tu tetap akan ada, cuma kita sendiri kena ubah persepsi tu. Kita tak boleh nak tunggu diorang ubah persepsi sendiri, tak. Persepsi tu tetap akan ada. Macam mana kita nak ubah persepsi tu, kita jadi yang terbaik punya version dalam industri. So maksudnya all the persepsi negatif tu you jangan buat. Itu je, start dengan tu dulu. You jangan buat, and then you then you upgrade kepada something yang macam wow, kreatif industri ni rupa-rupanya boleh jadi sampai tahap macam ni. Itu yang kita cuba buktikan di Huzaifah Studio. Sebab persepsi bisnes kreatif diorang mesti buat freelance, buat kerja seorang-seorang.
Lepas tu diorang macam tak ada formalities. Maksudnya formalities tu agreement pun tak ada. Kadang buat payment, receipt pun tak dapat, invoice pun tak ada. Tu belum lagi yang tak register dengan SSM, tak register dengan badan-badan berkanun. So menyebabkan benda ni credibility orang-orang dalam kreatif industri tercalar. Okay? So cadangan saya adalah kita buat benda tu. Siapa kata business industry tak boleh run cara corporate? So apa yang kita buat dekat Huzaifah Studio adalah kita run kreatif industri dengan cara corporate. Bermaksud corporate tu adalah kita ada organisasi, kita ada hierarchy, level of kita ada kita ada department. Lepas tu kita all the peraturan-peraturan regulation, all the what we call it, documentation semua kita buat lengkap. Kita KWSP so untuk pekerja kita bayar. Lepas tu kenaikan gaji pun ada, kita bagi gaji dan kita bagi allowance. Kita ikut macam mana corporate company buat. Walaupun dalam kreatif industri. And then untuk menguatkan lagi proof tu adalah kebanyakan orang fikir, terutamanya fotografer ni, diorang bekerja waktu malam. Kononnya nak dapatkan idea, ilham, kerja waktu malam, editing, bangun pagi lambat pukul 12. Tapi kita tunjukkan yang kita boleh buat kreatif, orang kreatif boleh kerja ikut office hour. Di Huzaifah Studio, kalau Dini nak tahu, kita punya office hour pukul 9 pagi sampai 6 petang. Dan juga kita waktu bekerja Isnin hingga Jumaat. Tak pernah studio dekat luar sana terfikir untuk operasi mengikut office hour. Dan kita orang punya fotografer, videographer, graphic designer semua balik rumah dah boleh ada quality masa berkualiti dengan family. Balik rumah dah lupa kerja. Macam time management tu kena. Yes, time management. And then tak semestinya macam nak kena kerja waktu malam, terutamanya editor ataupun graphic designer nak kerja waktu malam untuk dapat ilham. Bagi saya itu semuanya alasan lah. Kita boleh break that mindset yang sebenarnya apa penting adalah time management dan juga kita punya sama ada kita nak buat atau tak nak je. Itu je. Sebab kreatif proses ni kalau kita tak start memang dia takkan dapat. Macam kita nak tunggu dapat ilham je. Kalau kita tak start ataupun kita tak work on that, kita tak paksa, memang dia susah nak masuk. Maksudnya start tu by doing research. Start je dulu. Buat research ke ataupun macam sketch ke dulu apa, ataupun just start je. Start je dulu, lama-lama dia akan dapat beat. Oh, okay, dia dapat ni. Dia dapat 1, dapat 2, dapat 3. And then at the end yang paling penting sekali sebenarnya adalah kerja siap. Itu je. Tak kira lah cantik tak cantik ke, first kali siap dulu. Bila dah siap baru kita akan ada nama proses yang lain, iaitu kita panggil amendments yang dia tambah sikit dengan touch up sikit, fine tune, and then dari situ quality kita dapat kekalkan. Kalau kita nak tunggu waktu malam je, memang cantik tapi takkanlah satu projek tu nak tunggu kadang-kadang sampai 6 bulan, sampai setahun kadang-kadang contohnya, which is tak efficient. Azlan punya nasihat untuk freelancer kat luar sana. Macam freelancer ni tak payahlah nak bekerja freelancing selama-lamanya because ada team lagi bagus. Betul, setuju? Betul. So apa nasihat Azlan untuk mereka yang membuat freelancing, especially dalam creative service ni? Okay, saya nasihatkan untuk tidak kekal bekerja secara freelance lama-lama. Kalau boleh, kalau ada rezeki, cuba untuk create proper business dan juga business yang sustainable, yang korang boleh kembangkan. Sebab satu hari nanti mungkin korang tak nak jadi business operator, korang tak nak buat saja, tapi korang nak manage dan ataupun nak own the business. So kalau you tak ada pun dalam business pun boleh. Itu yang kita nak at the end of our career lah. Sebab kita mungkin waktu muda kita ada tenaga, kita masih ada motivation, tapi bila kita dah sedikit berusia berumur nanti, mungkin kita dah tak larat lah nak buat kerja-kerja freelance tu. So kena fikir tentang itu dulu lah. Biasanya freelance ni ada 3 sebab yang diorang tak nak move on daripada kerja-kerja freelance dan tak nak move on kepada build a proper business ataupun proper company. Okay, nombor 1 adalah diorang takut nak belajar. Diorang rasa diorang macam nak kena belajar ilmu pengurusan dan diorang tak ada ilmu, so dia takut untuk berubah daripada freelance. Itu satulah. Dan sebenarnya dekat internet you boleh google anything. You just perlu ada phone, ada internet connection, you boleh belajar macam-macam ilmu pengurusan,
ilmu HR, ilmu finance, ilmu sales, marketing, dan benda tu boleh dia belajar. So kalau tak start, memang kita tak ada benda untuk push kita untuk belajar. Okay, yang kedua adalah dia dah biasa seorang-seorang. Okay, bila dia dah biasa seorang-seorang untuk ada orang lain untuk support, dia tu mungkin idea tu memang tak pernah terfikir, dan dia rasa macam kalau nak kena hire orang, dia nak kena bayar orang, nak kena bayar gaji orang, so dia rasa kat situ dia rasa rugi. Okay? Tapi dia kena tahu, tapi freelance ni kena tahu, kalau kita nak berkembang atau lebih besar, kita kena betulkan niat. Kalau kita nak tolong lebih ramai orang, bagi peluang pekerjaan kat orang, insyaAllah rezeki tu akan masuk dengan cara yang lain. And then okay, yang ketiga adalah diorang ego. So bila ego ni macam diorang rasa diorang yang the best, orang lain tak boleh buat macam kerja yang sama quality dengan dia. Dia tak percaya, dia susah nak percaya dengan orang, dia susah nak hire team nak buat kerja yang macam sama yang dia buat. Which is sebenarnya benda ni boleh manage dengan adanya SOP, dengan adanya kena ada proses, ada checklist, supaya quality tu tak lari jauh daripada apa yang dia buat sebelum, apa yang dia boleh hasilkan lah. So 3 persepsi negatif ni yang menyebabkan diorang tak nak grow. So saya cadangkan adalah untuk 4 benda yang kita boleh buat untuk supaya you boleh start untuk create proper company, which is nombor 1 adalah you kena ubah you punya circle. Kalau you still dengan circle-circle freelance, benda tu macam you dah terlalu selesa, so memang you tak nak upgrade. So ubah you punya circle, try join circle-circle yang buat business, try join circle-circle yang memang dah ada dia ada team yang memang successful. Tak semestinya dia orang buat fotografi je, boleh apa-apa business pun tak apa. Ada sebab at the end of the day, business semua benda sama je. Dia ada 6 benda yang dia nak kena jaga dalam business: admin, operation, sales, marketing, HR dan juga finance. Ada 6 je nak kena belajar. Semua business benda yang sama je. So nombor 2 adalah you kena upgrade you punya mindset. So you kena ubah mindset yang sampai bila you nak buat freelance selama-lamanya. And then macam kena tahu mindset untuk buat freelance ni tak semestinya you boleh mindset untuk buat business ni tak semestinya benda yang terlalu susah kalau nak belajar. Semua benda boleh belajar. And then yang ketiga adalah you kena commit. So bermaksud kalau you nak grow business, you nak grow you nak ubah you punya diri, you nak upgrade you punya career, you kena commit, you kena buat. Kalau macam you tunggu great timing, memang takkan sampai lah. Dan yang paling penting, yang last sekali saya rasa, untuk create something yang big, you kena ada knowledge. So nak tak nak, you kena belajar, you kena upgrade. Dan paling senang untuk benda ni adalah you kena berguru, cari mentor yang boleh buat. So bila mentor ni dia dah pernah lalui apa yang you nak, ke mana you nak pergi, mentor you dah pernah lalui benda tu, dia just boleh guide you je. So proses tu akan lebih cepat dan you tak perlu nak langgar dinding banyak kali. So mentor you ni boleh guide you supaya untuk elak dinding-dinding dan juga cabaran yang akan datang. Itu saja saya punya saranan kepada freelance kat luar sana. Okay, itu saja daripada Azlan Huzaifah. Alright, so kita concludekan yang pengalaman, pendidikan, experience pengalaman sama. So benda tu sangat-sangatlah penting untuk kita keluar daripada comfort zone, untuk keluar daripada kemiskinan, bila saya cakap macam tu juga. So terus cari jalan macam mana, jangan packkan diri sendiri dekat satu tempat tu je. Cari team, cari orang yang kita boleh berguru, cari sesiapa yang boleh membawa kita naik ke atas. Dan yang penting jangan lupa niat juga. Macam Huzaifah Studio ada niat misi, hashtag misi bantu usahawan. Tengok niat tu niat baik, sebab tu boleh membesar macam ni. Alhamdulillah. Okay, apa-apa pun jangan lupa follow The Carpedia Facebook page dan juga Huzaifah Studio dekat Facebook dan juga Instagram. Okay, jangan lupa saksikan episod seterusnya di The Facebook page The Carpedia pada 9 malam setiap hari Rabu. Alright, okay, bye-bye.